Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Prof. Mu'tazam bin Mokhtar. Saya Muhammad Zahid bin Zainuddin, nombor metrik 265316, akan menerangkan tentang hala tuju dan masa depan perkhidmatan awam di Malaysia. Okay, kita terus ke pengenalan. Perkhidmatan awam merupakan sebuah cabang penting bagi sesebuah negara kerana penyewa awam dianggap sebagai enjin utama yang mampu memberikan kesan yang positif kepada kelancaran pengurusan sesebuah kerajaan. Penyewa awam perlu mempunyai nilai-nilai yang murni semasa bekerja dari segi perasaan cinta terhadap negara dan juga terhadap kerja, serta setia berbakti dengan pentadbiran negara. Perkhidmatan awam di Malaysia boleh juga dianggap sebagai mata dan telinga kepada kerajaan, misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham dengan bergiat aktif untuk menangani isu COVID-19. Oleh itu, hala tuju dan masa depan perkhidmatan awam di Malaysia perlu lebih teguh walaupun banyak isu politik yang berlaku kini, dan semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan kemahiran berkhidmat berada di tahap yang terbaik. Okay, kita terus ke slide berikutnya. Perkhidmatan awam adalah sesuatu yang terdapat dalam perlembagaan. Oleh itu, teori atau konsep yang berkaitan ialah terhadap Perlembagaan Malaysia atau Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Malaysia dianggap sebagai panduan untuk mengatur dan menyelaraskan pemerintahan dalam sesebuah negara. Malaysia mengamalkan perlembagaan bertulis kerana perlembagaan ini sukar untuk dipindah kecuali jika wujud peruntukan atau kebenaran untuk melakukan pindaan. Pada waktu sebelum kemerdekaan, tiada perkhidmatan awam yang diperkenalkan. Namun mereka yang mengikuti perjuangan kemerdekaan telah pun menjadi sebahagian daripada perkhidmatan awam untuk mencipta perlembagaan negara. Terus pada slide struktur, dimensi, elemen dan lain-lain yang berkaitan. Perlembagaan bertulis dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957 berdasarkan 131 memorandum yang mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan juga 13 jadual. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia dibentuk di dalam perkara 144/1 Perlembagaan Persekutuan. Kita terus ke slide yang berikutnya. Ini adalah gambar raja mengenai pelaksanaan di Malaysia. Ini merupakan sejarah penubuhan perkhidmatan awam di Malaysia dari tahun 1786 hingga ke awal abad ke-20. Seterusnya slide yang ke-6. Pelaksanaan di Malaysia. Pelaksanaan di Malaysia, perkhidmatan awam mempunyai beberapa peranan, iaitu institusi utama masyarakat dan negara, perkhidmatan kepada raja, kerajaan dan masyarakat, masyarakat yang adil, menjalankan hak dan kuasa. Perkhidmatan awam yang terdapat dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ialah Angkatan Tentera Malaysia, perkara 137 Perlembagaan Persekutuan, Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang Malaysia, perkara 138 Perlembagaan Persekutuan, Perkhidmatan Awam Persekutuan, perkara 139 Perlembagaan Persekutuan, Pasukan Polis, perkara 140 Perlembagaan Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Perkhidmatan Pelajaran, perkara 141A Perlembagaan Persekutuan. Okay. Isu dalam perkhidmatan awam di Malaysia yang menjadi bualan panas kini sememangnya berkenaan dengan isu rasuah. Isu rasuah ialah berkaitan dengan isu integriti penyewa awam itu sendiri, yang mana mereka yang terlibat ini bersifat tamak. Selain itu, kelemahan sistem kawalan juga menjadi salah satu punca berlakunya isu ini. Rasuah mampu untuk menyekat negara daripada membangun, bebas daripada kemiskinan, mengurangkan daya saing negara, melemahkan sistem pentadbiran dan juga menjejaskan pencapaian kepada matlamat. Antara kekuatan perkhidmatan awam ialah terdiri daripada alarm, cuti, pencen, gaji, pinjaman kerajaan dan juga banyak lagi yang boleh dilihat di dalam slide. Walau bagaimanapun, perkhidmatan awam juga mempunyai kelemahan yang tersendiri dari segi kesukaran untuk menerapkan nilai-nilai murni, di mana ramai penyewa awam yang gemar bersaing untuk menonjolkan diri, mengampu dan juga lain-lain. Selain itu, kebanyakan penyewa awam tidak mampu untuk bekerja dalam pasukan, serta berlaku juga isu perkauman dalam perkhidmatan awam. Kelemahan lain ialah sesuatu maklumat yang disampaikan juga kurang berkesan kerana kelemahan dalam berkomunikasi. Seterusnya, analisis hala tuju dan masa depan perkhidmatan awam di Malaysia.
ditangani oleh pihak kerajaan dengan perancangan pelan strategik khas yang terdiri daripada 10 hala tuju utama yang ditekankan oleh pihak kerajaan. Antaranya ialah merasionalisasi saiz perkhidmatan awam, memperkukuh struktur organisasi perkhidmatan, memperkenal pakej saraan yang berteraskan kompetensi, mengurus bakat terbaik, mengiktiraf sumbangan dan kecemerlangan, memudayakan kreativiti dan inovasi, pembangunan modal insan, meluaskan aplikasi teknologi maklumat ICT, pendekatan psikologi dalam perkhidmatan awam, membina kapasiti kepimpinan perkhidmatan awam. Tujuan pelan ini ialah bagi menetap hala tuju yang dinamik, membangun organisasi yang mantap, mengurus modal insan terbaik, membangun modal insan yang berdaya saing, mendorong prestasi unggul dan membentuk budaya kerja berprestasi tinggi. Slide berikutnya, cadangan penambahbaikan. Antara cadangan penambahbaikan untuk memastikan hala tuju dan masa depan perkhidmatan awam di Malaysia terjamin ialah dengan penjawat awam perlu membudayakan etika dan integriti. Kepimpinan penting supaya mampu mencorakkan budaya kerja yang baik dalam persekitaran kerja, melaksanakan pengurusan risiko supaya membantu penjawat awam lebih komited dengan khidmat mereka, meningkatkan penggunaan teknologi mengikut perubahan masa supaya dapat mengurangkan pertangguhan kerja dan kerja menjadi lebih teratur. Kesimpulan bagi penerangan saya ini ialah walaupun wujud banyak isu politik, penjawat awam tidak boleh menjadikan perkara tersebut sebagai halangan kepada mereka untuk melakukan kegagalan perkhidmatan, kerana kegagalan tersebut akan mampu memberi kehancuran kepada negara. Oleh itu, pihak kerajaan mengambil tindakan dengan merancang pelan supaya hala tuju perkhidmatan awam tidak terjejas. Konklusinya ialah dengan pihak kerajaan berusaha untuk melakukan penambahbaikan secara berterusan supaya perkhidmatan awam di Malaysia mampu untuk menyokong dan memberi nilai tambah kepada penyampaian perkhidmatan yang terbaik dan berkualiti kepada pelanggan. Sekian, terima kasih.